Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika kafir pernah keluar ke kawasan pendalaman. Muawiyah ialah anak Abu Sufyan. Abu Sufyan ialah pemimpin Mekah selepas Abu Jahal dibunuh dalam peperangan Badar. Dan Abu Sufyan juga adalah mertua ataupun ayah mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana anaknya Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Abu Sufyan pernah keluar ke kawasan pendalaman dengan diikuti oleh isterinya Hindun binti Utbah, iaitu yang menyincang jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu an yang dibunuh dalam syahid dalam perang Uhud. Dan akhirnya dia pun masuk Islam juga. Dan aku, yakni Muawiyah, menunggang keldai betina di hadapan keduanya. Tiba-tiba kami mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Sufyan berkata, "Turunlah hai Muawiyah. Biarlah Muhammad yang menunggang." Abu Sufyan turun daripada kuda, suruh Nabi naik keldai, hema, suruh Nabi naik hema dia, kerana menghormati Rasulullah SAW. Muawiyah meneruskan ceritanya. Lalu aku turun dari keldai dan Rasulullah SAW menunggangnya. Lalu dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia berpaling kepada kami dan bersabda, "Wahai Abu Sufyan bin Harb, wahai Hindun binti Utbah, demi Allah kamu akan mati. Kemudian kamu dibangkitkan semula. Kemudian orang yang baik masuk syurga, yang jahat masuk neraka. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu dengan sebenarnya, dan kamulah orang yang pertama aku memberi amaran." Rasulullah mendakwahkan Abu Sufyan, isteri dan anaknya Muawiyah kepada Islam dengan memberi amaran syurga dan neraka. Seterusnya Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, "Hamim, tanzilun minir rahmanir rahim. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون." وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. Surah Fussilat. Artinya, Hamim diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni Quran, dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tak mau ikut. Maka mereka tidak mendengar, yakni tidak mendengar untuk mengambil pengajaran. Mereka berkata, hati kami berada di dalam penutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka beramallah kamu, sesungguhnya kami beramal juga. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya hari akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka mendapat pahala yang tidak putus-putus. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu mengadakan sekutu-sekutu baginya? Yang demikian itulah Tuhan semesta alam, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung ganang yang kukuh di atasnya. Dia memberkati padanya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan dalam 4 hari. Penjelasan itu sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya, langit dan bumi, menjawab, kami datang dengan suka hati. Ini ayat yang dibaca oleh Nabi SAW kepada Abu Sufyan, yang menyatakan tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah adalah karut dan sesat. Dinyatakan dalil keesaan Allah dan ketuhanannya ialah kejadian langit dan bumi yang besar, kejadian siang dan malam, kejadian gunung ganang, kejadian makhluk. Itu adalah dalil esanya Allah. Dalilnya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Ayat yang sangat hebat. Abu Sufyan ialah orang Arab yang tahu bahasa Arab. Quran diturunkan dalam bahasanya. Maka berkatalah Abu Sufyan, sudah habiskah wahai Muhammad? Habis dah? Rasulullah SAW bersabda, ya. Lalu dia turun dari keldai itu dan kata Muawiyah, lalu aku menunggangnya pula. Dan Hindun berpaling kepada Abu Sufyan dengan berkata, adakah kerana tukang sihir ini awak telah menurunkan anak saya dari keldai?
Abu Sufyan menjawab, tidak, demi Allah dia bukan tukang sihir dan bukan pembohong. Ini di masa Abu Sufyan belum lagi masuk Islam, menandakan bahawa benarnya Nabi SAW diakui oleh orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam, orang kafir pun mengaku bahawa Muhammad SAW adalah bercakap benar. Quran yang dibaca adalah benar. Quran yang dibaca tu dalam bahasa dia faham. Abu Sufyan mengatakan, ini demi Allah, Muhammad bukan tukang sihir, Muhammad adalah seorang yang benar. Cuma tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk. Di sinilah menunjukkan betapa hidayah itu sangat penting. Dan di sinilah mengapa kita diajar berdoa pada tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Kerana hidayah ini boleh terlucut. Kalau orang tu sombong, takabur, boleh hilang. Dan hidayah itu boleh datang. Di sinilah tiap-tiap rakaat kita akan minta hidayah, yakni petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan memanglah akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dia masuk Islam ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya datang dengan bala tentera untuk menyerang Mekah. Dan dia keluar untuk mengintip. Untuk mengintip di waktu malam. Lalu dia ditahan oleh Abbas yang sudah masuk Islam lebih dulu, dan dibawa ke hadapan Nabi SAW dan diminta supaya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mula-mula dia teragak-agak dan akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan Nabi masuk Mekah dalam keadaan tidak mendapat tentangan kerana Abu Sufyan ketuanya sudah masuk Islam. Dan setelah tamat perintah berkurung, pada masa perintah berkurung, Nabi mengarahkan supaya diisytiharkan, man dakhala al-masjid fahuwa amin wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing dia aman. Lalu Abbas radhiyallahu anhu, saudara Nabi, berkata, wahai Rasulullah, sebut barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Lalu diisytiharkan, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Untuk memberi kata-kata yang memujuknya, memberi semangat, dia dihargai kerana dia sudah masuk Islam. Setelah tamat perintah berkurung, penduduk Mekah keluar beramai-ramai dan Nabi SAW memberi pengampunan kepada penduduk Mekah, kecuali beberapa orang yang disenaraikan. Yang disenaraikan tidak dia maaf kerana kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kalau jumpa, Nabi kata walaupun bergantung di kelambu Kaabah, kena tangkap dan dibunuh. Dan ada yang ditangkap, dibunuh. Dan ada yang melarikan diri, yang minta maaf pada akhirnya dan dimaaf oleh Nabi SAW. Dan di antara yang masuk Islam ialah Hindun binti Utbah, yang menyincang mayat Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi, juga datang masuk Islam. Dan dia datang dalam keadaan nak menyembunyikan diri. Lalu Nabi kenal dia. Nabi kata, awak Hindun binti Utbah? Dia kata ya. Dan Nabi menyebut beberapa perkara supaya jangan melakukan kerja-kerja jahiliah. Kerja jahiliah jangan buat lagi bila sudah masuk Islam. Di mana riwayatnya dihurai dengan panjang dalam kitab sirah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan At-Tirmidzi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah menyuruh di atas bukit Safa, ya Bani Fihr, ya Bani Adi,
حتى اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريدون أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تب لك يا محمد ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. Artinya wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi dan lain-lain, itulah cara mengerahkan penduduk Mekah supaya keluar berhimpun. Kerana ada perkara yang besar. Sambil duduk di atas Bukit Safa, Nabi memanggil wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, wahai Bani dan lain-lain lagi. Keluarga. Mereka keluar, lalu mereka berkumpul. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku beritahu kepada kamu bahawa di lembah sana ada pasukan berkuda yang mahu memerangi kamu, adakah kamu membenarkan aku? Ini muqaddimah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguji sejauh mana mereka percaya benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya mereka, sekiranya aku beritahu kepada kamu di belakang bukit terlindung kamu tak nampak, tapi aku beritahu kepada kamu ada pasukan berkuda yang datang nak serang kamu, adakah kamu percaya? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah mengalami dengan kamu malaikat apa yang benar. Kami percaya kerana awak tak pernah bohong, wahai Muhammad. Kami percaya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memberi amaran kepada kamu menghadapi azab yang pedih. Aku nak beri amaran kepada kamu tentang azab yang pedih pada hari kiamat kelak, yang sekiranya kamu tak masuk Islam. Berkatalah Abu Lahab. Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi SAW. Pak saudara sendiri berkata, binasalah engkau wahai Muhammad, celakamu wahai Muhammad. Adakah kerana perkara ini awak mengumpulkan kami? Kerana ni awak panggil kami datang ramai-ramai? Lalu diturunkan firman Allah Ta'ala, tabbat yada Abi Lahab wa tab, hingga akhirnya binasalah dua tangan Abu Lahab, yang dibaca sehingga hari kiamat. Berkata Ibn Ishaq, beberapa orang Quraisy telah berkumpul bersama Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang pemimpin Mekah. Dia dianggap paling tua di kalangan mereka, dan musim haji telah tiba. Musim haji telah pun tiba. Maka berkatalah ia, wahai orang-orang Quraisy, sekarang sudah tiba musim haji. Rombongan-rombongan Arab akan datang berkunjung bersama kamu pada musim ini. Kamu semua tahu tentang saudara kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersepakat dalam menghadapinya. Jangan bertelengkah, nanti kamu membohongi di antara satu sama lain dan bercanggah cakap sesama kamu. Sebelum tiba musim haji, Al-Walid bin Al-Mughirah mengajak penduduk Mekah bermesyuarat. Macam mana nak hadap Muhammad? Musim haji dah dekat. Bila masuk musim haji, kerana ibadat haji ini ibadat yang ditunaikan oleh orang Arab sejak Ibrahim AS membuka Mekah. Masuk zaman jahiliyah, mereka buat ibadat haji juga. Tak tinggal haji walaupun sembah berhala, sembah tokong. Walaupun mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang, tidak ada pakaian, haji ditunaikan. Menunjukkan bagaimana haji bukan saja jadi ibadat, jadi adat. Mereka berhimpun. Inilah peluang Nabi SAW berdakwah, mengajak penduduk-penduduk yang datang masuk Islam. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah mengajak supaya diadakan perbincangan selaras. Nak lawan Muhammad, biar selaras, jangan bercanggah antara satu sama lain, supaya jangan orang ikut Muhammad.
Lalu mereka berkata, apakah pendapat kamu? Dan kemukakanlah supaya kami sama-sama mengikutnya. Al-Walid berkata, berilah pendapat kamu dahulu supaya aku menimbangnya. Lalu mereka mengemukakan pendapat. Kita panggilkan dia tukar nujum. Kita kata Muhammad ni ahli nujum. Al-Walid menjawab, bukan. Demi Allah, dia bukannya tukar nujum. Dia bukan tukar nujum. Kita semua mengenali ahli nujum, apa yang diucapnya bukannya jampi dan mentera ahli nujum. Yang Muhammad baca tu bukan jampi ahli nujum. Kalau kata dia tok nujum, tak menasabah. Lalu mereka berkata, kita panggil dia orang gila. Panggil dia orang gila. Al-Walid menjawab, tidak. Dia tidak gila dan kita semua tahu telatah orang gila. Dia bukan gila, orang gila kita kenal semua, dia tak gila. Lalu mereka berkata lagi, kita panggil dia penyair. Dia penyair. Orang pandai buat syair. Jawab Al-Walid, dia bukan penyair kerana kita semua tahu apa dia syair. Yang dibaca Quran dia bukan syair. Lalu mereka berkata, kita gelarkan dia ahli sihir. Kita panggil dia ahli sihir. Al-Walid menjawab, dia bukan ahli sihir. Kamu tahu hembus jampi dan simpulan mereka. Muhammad ahli sihir menyimpul tali, benang, jampi, kamu tahu semua. Muhammad tak buat begitu. Lalu mereka bertanya, apakah pendapat kamu pula? Pendapatmu dia bagaimana? Al-Walid pun menegaskan, kata-katanya sungguh manis dan menarik. Tetapi aku bersetuju kalau kita panggil dia ahli sihir. Kita panggil dia ahli sihir. Jangan ikut, jaga baik Muhammad ni ahli sihir. Kerana kata-katanya seperti sihir. Dia merenggangkan anak dengan ayahnya dengan sebab ayah lah. Dengan sebab Muhammad lah anak dengan ayah jadi balah. Saudara dengan saudaranya, suami dengan isterinya, seseorang itu dengan keluarganya. Kemudian mereka bersurai. Bila tiba musim haji, mereka menanti pada tiap-tiap jalan untuk menyebarkan fitnah. Masuk musim haji, dia bahagi tugas. Masing-masing duduk di kepala jalan. Memberi peringatan pada jamaah haji, jaga baik ada seorang nama Muhammad. Dia tu ahli sihir, jaga baik. Segala nas yang tersebut menunjukkan pengakuan yang tidak meragukan mereka sedikit pun tentang sifat benar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang-orang yang bermusuh dengannya, keadaan ini lebih nyata apabila berlakunya perkara-perkara berikut. Yang pertama, berimannya seorang demi seorang dari kalangan orang-orang yang dahulunya penentang Islam, seperti Umar bin Al-Khattab, Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan mereka tidak ragu tentang sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka hanyalah tercengang dengan ajaran Islam yang mereka tidak pernah mendengar dari nenek moyang mereka. Tetapi apabila mereka dapat berfikir dengan betul, dengan hanya berdasarkan kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup untuk melahirkan cahaya iman di dalam hati mereka. Sekiranya digunakan akal dengan betul, fikir betul-betul dengan matang, dengan mendalam, jangan gopoh, dengan ikhlas, Allah Ta'ala beri hidayah. Di sinilah menyebabkan Umar bin Khattab, Khalid bin Al-Walid, Amr bin As dan lain-lain lagi masuk Islam. Yang kedua, lahirnya sifat keikhlasan di kalangan mereka yang beriman itu. Walaupun di saat terakhir ketika berlaku kemenangan Islam yang mendesak, mereka menganut Islam. Apabila hilangnya selaput di mata hati mereka, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang ikhlas dan sanggup berkorban apa sahaja demi untuk meninggikan kalimah Allah. Itulah sebahagian dari pengakuan. Di antara dalil benarnya, mereka yang masuk Islam ni sanggup mati, sanggup menghabiskan harta dan sanggup mati berjuang kerana menegakkan Islam, kerana percaya benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebahagian dari pengakuan musuh tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka ada yang beriman
setelah menentang dengan sengitnya. Ada yang beriman setelah menentang dengan sengit. Lawan kerah macam Sayyidina Umar. Khalid bin Walid berperang dalam perang. Sayyidina Umar masuk Islam sebelum hijrah. Khalid bin Walid berperang Uhud. Amr bin As berperang di Uhud. Sebelum Nabi pergi ke Mekah, Khalid bin Walid, Amr bin As masuk Islam. Dan ada pula yang terus mati di dalam kekufuran. Ada yang tak ada masuk Islam, mati kafir ada juga. Mati kafir. Tetapi mereka tetap mengaku bahawa Rasulullah SAW itu bersifat benar. Ada di antara mereka yang berperang dan mati dalam keadaan kafir. Ada di antara mereka yang dalam keraguan nak ikut ke tak mau ikut. Di sinilah firman Allah Ta'ala kepada satu kumpulan yang mati dalam perang Badar. Mereka ni mati dalam perang Badar. Malaikat tanya ruh mereka, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun Allahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam. Ada kalangan manusia yang mati dalam medan peperangan perang Badar. Dia sebut contohnya. Malaikat bertanya kepada ruh mereka, mengapa kamu jadi begini? Padahal kamu duduk bercakap Muhammad ni betul, tapi mu tak ikut. Bila Abu Jahal kerah mu ikut, mu mati dengan Abu Jahal. Mengapa mu jadi begini? Lalu ruh mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah. Kami orang lemah, tak gerak, terpaksa kena ikut juga. Malaikat tanya, alam takun Allah wasi'atan fatuhajiru fiha? Adakah kamu tak nampak bumi Allah ni luas? Mengapa kamu tak berhijrah, berpindah tinggal puak jahiliah ni pergi pada Islam? Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Di sini bahayanya mereka yang teragak-agak untuk mengikut Islam kemudian dimatikan dalam keadaan yang teragak-agak itu. Seterusnya pengakuan para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengakuan para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah kita membaca minggu lepas pengakuan daripada musuh yang bukan di Islam, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat benar itu diakui oleh musuh. Hari ini kita baca pula pengakuan para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka melihat sendiri benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bergaul dengan para sahabatnya di dalam majlis mereka, sama ada majlis ibadat seperti sembahyang berjamaah, makan minum, juga di masa musafir. Ada di kalangan sahabat itu pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan bergaul pula setelah menjadi nabi dalam masa puluhan tahun. Ini semua adalah pengalaman yang dilihat sendiri oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum bukanlah mempunyai pandangan sempit dan pikiran terkongkong. Bahkan mereka mempunyai pandangan yang luas. Walaupun Makkah dia anggap tempat terpencil, tetapi hendaklah disedari
ia sebagai tempat berkumpulnya jamaah haji yang datang dari seluruh semenanjung Arab, yang dikelilingi oleh negeri-negeri bertamadun. Di samping mereka yang tinggal di Mekah juga keluar berniaga ke Yaman dan Syam yang menjadi pusat perdagangan dunia pada masa itu. Dan setengah-setengah sahabat pula berasal dari Madinah, di mana mereka mempunyai hubungan pemikiran dengan orang-orang Yahudi ahli kitab. Jangan kita anggap para sahabat radhiyallahu anhum fikirannya sempit. Mereka mempunyai hubungan yang luas dengan dunia luar. Hubungan dengan pengunjung-pengunjung Mekah di kalangan jamaah haji yang sentiasa datang di musim haji untuk menunaikan ibadah haji, di mana ibadah haji menjadi amalan semenanjung Arab dan penduduk sekitarnya, walaupun mereka tidak beragama Islam. Mereka tetap mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan para sahabat yang tinggal di Mekah juga keluar untuk berniaga di Rom, di Syam dan Yaman, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-saif. Menjadi adat kepada Quraisy. Quraisy ialah kabilah Nabi SAW yang terkenal dengan gagah perkasa. Mereka tinggal di Mekah, negeri yang kering, yang tidak ada apa-apa hasil, memaksakan mereka melakukan rihlat syita, iaitulah perjalanan di waktu musim sejuk, was-saif, dan waktu musim panas. Mereka keluar berniaga di musim sejuk di negeri Syam, musim panas di negeri, musim sejuk di negeri Yaman, musim panas di negeri Syam. Yaman ialah pelabuhan kepada pedagang-pedagang di negeri sebelah timur seperti China, India, Parsi dan lain-lain. Syam ialah pengkalan kepada pedagang-pedagang di negeri barat dan Asia Tengah seperti Rom, Greek, Utara Afrika dan negeri-negeri yang lain. Menjadikan para sahabat yang musafir ini berhubung dengan dunia luar, mendapat maklumat daripada negeri-negeri yang bertamadun. Di kalangan sahabat pula ada orang-orang Madinah. Mereka bergaul dengan orang-orang Yahudi ahli kitab yang tahu sifat-sifat Nabi di dalam kitab Taurat dan Injil. Para sahabat radhiyallahu anhum membuktikan kemenangan akal dan ilmu mereka selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat memerintah negeri yang luas dengan penduduknya yang menjemuk dan dibentuk oleh berbagai-bagai tamadun. Dengan ajaran Islam, mereka berjaya menjadikan manusia yang berbagai-bagai itu sebagai satu umat. Setelah wafatnya Nabi SAW, di mana mengikut riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW tidak mencalonkan siapa yang menggantinya selepas wafat. Inilah riwayat yang sahih. Adapun riwayat golongan Syiah yang mengatakan Nabi wasiat pada Sayyidina Ali, itu wasiat yang lain, tak berkait dengan khalifah, dengan keluarga negara. Wasiat untuk menggantinya ketika pergi ke Tabuk dan beberapa wasiat yang lain. Abu Bakar juga diperintah supaya menemaninya ketika hijrah. Dan Abu Bakar juga memimpin jamaah haji ketika Nabi tak pergi Mekah pada haji yang pertama. Itu tidak bermakna pesanan melantik menjadi khalifah, menyebabkan jawatan ketua negara tergantung. Lalu para sahabat mengadakan mesyuarat. Dalam mesyuarat itu ada 3 calon
iaitulah calon di kalangan keluarga Nabi, Ahlul Bait dan penyokong-penyokongnya. Mereka mencalonkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan kalangan Ansar, penduduk Madinah, mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, pemimpin Ansar, dan kalangan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya setelah mendengar hujah masing-masing, mereka bersetuju Abu Bakar menjadi khalifah dengan suara yang banyak, dan yang lain menyokong Abu Bakar dan bersama Abu Bakar radhiyallahu an. Ini terbukti kepimpinan Abu Bakar dalam keadaan yang kelang kabut menghadapi golongan murtad yang mengepung semenanjung Arab, mengepung Madinah, dan dikepung oleh kuasa-kuasa besar dunia. Terbukti ketika orang lain tak mampu nak berfikir dengan matang, Abu Bakar radhiyallahu an menunjuk ketokohannya dan berjaya mengalahkan golongan-golongan murtad yang disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia menyokong golongan murtad. Madinah dikepung, dan di sana ada sahabat-sahabat yang tidak murtad, yang berada di daerah-daerah Mekah, Taif, Yaman, dan kabilah Tai, kabilah Adi bin Hatim At-Tai. Ini tidak murtad. Masqa' dan Uman tidak murtad, menandakan kematangan mereka, dan mereka berjaya mengalahkan golongan murtad, dan selepasnya mengalahkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, menunjukkan mereka mampu memerintah negara. Setelah Parsi dan Rom dikalahkan, menjadikan orang-orang Islam berbagai kaum, berbagai agama, berbagai perangai, dan rakyat pula ada kalangan yang bukan Islam, berbagai agama, agama Yahudi, Kristian, Majusi, dan agama-agama yang lain, di mana para sahabat radhiyallahu anhum telah berjaya memerintah negara yang besar. Di zaman tidak ada telefon, tidak ada wireless, tidak ada kapal terbang yang jaraknya beribu batu, ribu-ribu kilometer, perjalanan memakan masa bulan. Mereka boleh memerintah negara yang paling hebat, yang aman, yang bertahan sehingga 1300 tahun lebih. Inilah kepintaran tokoh-tokoh sahabat yang dilantik, yang ditarbiah, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mempunyai kematangan akal yang begitu rupa, adalah mustahil mereka ditipu oleh seorang pembohong, kerana mereka dapat membezakan benar dan bohong dengan jelasnya. Apa yang berlaku, mereka tetap mengikuti Rasulullah SAW, menunjukkan mereka meyakini kebenaran Rasulullah SAW. Bahkan mereka yang paling lama bersama-sama Rasulullah SAW menjadi orang-orang yang paling kuat iman dan amalannya, sehinggalah sampai ke peringkat mengasihi Rasulullah SAW lebih daripada nyawa, anak isteri, kaum keluarga, tanah air, harta benda, dan segala-galanya. Itu semua lahir dari tasdiq, dari percaya dan iman yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Pengakuan mereka terhadap kebenaran Rasulullah SAW bukan sahaja dengan kata-kata, tetapi dibuktikan dengan amalan dan pengorbanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Para sahabat yang cerdik, yang bijak, yang gagah berani, yang mempunyai pengalaman yang luas, tak kalah ditipu oleh seorang pembohong, seorang pelawak. Tiba-tiba mereka mendukung Nabi SAW dan perjuangannya dengan harta, dengan jiwa raga, lebih daripada anak isteri dan keluarga, lebih daripada kepentingan harta dan pangkat. Mereka bersama dengan Nabi SAW. Adakah mereka yang dipecat oleh Nabi SAW kerana buat silap? Mereka tidak merajuk.
tak mengaju. Terus bersama dengan Nabi SAW. Mereka yang ditegur dan dimarah oleh Nabi SAW tak lari. Ini sahabat-sahabat yang sangat matang fikirannya. Mereka ditegur oleh Nabi, mereka terima teguran bila mereka silap, walaupun mereka seorang yang bengis, yang keras. Ini semua menandakan benarnya Nabi SAW. Allah Ta'ala memuji mereka dalam Quran. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurat wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Suratul A'raf ayat 157. Artinya, orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, Nabi yang tak tahu membaca dan menulis, yang mereka dapati di dalam Taurah dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, dan melarang mereka dari mengerjakan mungkar, yang jahat, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka bebanan-bebanan dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat ini memuji para sahabat radhiyallahu anhum yang bersama dengan Nabi SAW, yang sehidup semati dengannya, yang berjuang bersama dengannya. Walaupun Nabi itu seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis, Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad SAW tidak tahu membaca dan menulis, tetapi seorang yang paling bijak, dijadikan tidak tahu membaca dan menulis untuk diberi kepadanya mukjizat ilmu, iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat ilmu. Semua ilmu ada dalam Quran, menerangkan ilmu yang baik dan ilmu yang memberi mudarat. Ilmu sihir disebut dalam Quran, ilmu yang jahat, yang haram, yang ditolak. Ilmu yang baik, yang berkait dengan akidah, kepercayaan kepada Allah, hari akhirat, dan perkara yang gaib, yang berkait dengan hukum syariat, undang-undang negara, perlembagaan negara, undang-undang yang berkait dengan muamalat, yang berkait dengan tanah, yang berkait dengan pentadbiran, yang berkait dengan jenayah, undang-undang antara bangsa. Semua ada dalam Quran, menandakan Quran daripada Allah. Ilmu yang berkait dengan sains dan teknologi, yang berkait dengan kejadian alam yang menakjubkan, sama ada di bumi ataupun di langit, bintang cakrawala. Hari ini ahli-ahli sains yang menggunakan alat-alat yang paling moden mengakui benarnya Al-Quran. Sudah ramai ahli-ahli sains masuk Islam bila baca terjemahan Quran. Orang yang tak percaya pada Tuhan, yang bijak baca Quran, beriman. Bukan yang bodoh yang bijak, yang mengkaji Quran dengan ilmu. Maka Quran diturunkan sebagai mukjizat ilmu kepada Nabi SAW yang tak tahu baca dan tulis, untuk membuktikan Quran daripada Allah, bukan dikarang sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Dan para sahabat mendukung ajaran Nabi, menghalalkan yang haram, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram,
Mereka menerima dengan keimanan dan keyakinan. Sebagai satu contoh, bila Allah Ta'ala menurunkan ayat, diharamkan arak semuanya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, menggunakan anak panah untuk melihat nasib, itu semua adalah keji daripada amalan syaitan. Jauhlah kamu daripada amalan itu semua, supaya kamu mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Bila ayat ini diturunkan, lorong-lorong Madinah mengalirkan arak yang dicurah daripada tempayan-tempayan yang besar. Mereka terus menerima ayat Quran ini. Tidak ada yang kata nanti habis hak dalam payan ni dulu. Banyak ni arak ni, kena jual ni dulu, rugi besar lah. Mereka tak kata. Dia turun ayat Quran, mereka curah semua arak yang banyak, sehingga mengalir arak di lorong Madinah, menandakan keimanan mereka, kepercayaan mereka. Ini bukan sebarangan, menandakan mereka mengaku benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.